Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Azira binti Azhari, bernombor metrik A167919. Pada hari ini, saya akan membuat satu pembentangan untuk projek akhir bagi subjek Pembangunan Mapan dalam Islam, iaitu Perancangan Bandar Mapan 2050. Okey, pertama sekali kita akan tengok dulu latar belakang bandar yang dipilih, iaitu Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi berasal daripada sebuah ladang kelapa sawit, iaitu West Country Estate, yang mula dibangunkan pada tahun 1974 setelah proses pengambilan tanah dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan. Perancangan bandar satelit ini, yang merupakan bandar kedua terbesar selepas Bandaraya Shah Alam, adalah berdasarkan perancangan bersepadu yang dijangka mampu meneruskan pembangunan yang bukan sahaja dapat menampung kediaman 60,000 orang penduduk, tetapi juga menyediakan aktiviti komersial, perindustrian, perniagaan, institusi latihan, rekreasi dan pendidikan. Berkonsepkan bandar dalam taman, kawasan lapang seluas 82 ekar ini dilengkapi dengan sistem dua lingkungan jalan besar dan lorong-lorong jalan kaki serta berbasikal yang menyambungkan aktiviti-aktiviti di antara satu sektor dengan yang lain. Bandar Baru Bangi juga telah dibahagikan kepada 16 seksyen. Cadangan Pelan Pembangunan. Konsep pembangunan yang berteraskan nilai hidup Islam merupakan satu paradigma baru untuk kerja-kerja di bidang perancangan. Proses meningkatkan taraf hidup perlulah diseimbangkan dengan kesejahteraan ummah yang merangkumi isu sosioekonomi, pengurusan, kewangan, industri pembuatan, pertanian, pembelajaran dan penyelidikan. Terdapat 3 elemen yang ditekankan dalam pembangunan Bandar Baru Bangi ini, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Bagi sektor ekonomi, cadangan pertama adalah dengan pembukaan kompleks perniagaan. Dan penubuhan kompleks perniagaan ini adalah supaya penduduk boleh memasarkan barang perniagaan mereka sendiri dan menggalakkan masyarakat untuk menceburi bidang perniagaan. Cadangan kedua adalah dengan meningkatkan peluang pekerjaan dengan menambah banyak variasi peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor menerusi pembangunan yang dirancang. Cara ketiga adalah dengan menjadikan Bandar Baru Bangi ini sebagai pengeluar hak halal di Malaysia, iaitu dengan menjalankan program pemerkasaan penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersialan makanan halal, farmaseutika dan produk pengguna serta pelbagai industri perkhidmatan patuh syariah seperti pelancongan, pengangkutan perbankan dan hospitaliti. Bagi sektor sosial pula, cadangan pertama adalah dengan memperkenalkan konsep membangun bersama Islam seperti yang telah diperkenalkan oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat di Kelantan. Jadi konsep ini menggunakan 7 pendekatan strategik bagi mencapai matlamat misi keberkatan, kemakmuran dan kebajikan, iaitu amalan kebersihan, menyempurnakan solat, pembangunan pendidikan, menyuburkan kebudayaan dan kesenian, menangani gejala sosial, menerajui pembangunan ekonomi dan penyelidikan dan penilaian. Cara kedua ialah menjadikan masjid sebagai pusat tumpuan dan pusat aktiviti dengan memperbanyak majlis-majlis ilmu di masjid atau surau agar wujud suasana harmoni dalam kalangan masyarakat setempat serta menambah prasarana terkini seperti gelanggang futsal, stol makanan dan sebagainya untuk menarik perhatian pelbagai lapisan golongan masyarakat dalam usaha menjadikan pusat ibadat ini sebagai pusat kegiatan harian. Di bawah sektor sosial, dari segi pendidikan, prasarana sekolah rendah, menengah dan sekolah agama akan ditambah baik dan diwujudkan suasana yang baru di dalam bilik darjah bagi menarik minat pelajar untuk fokus di dalam kelas. Dari segi pengangkutan pula, rangkaian sistem pengangkutan yang komprehensif dan efisien dalam bandar akan disediakan untuk kemudahan masyarakat setempat. Bagi sektor alam sekitar pula, cara pertama adalah dengan menjadikan tenaga solar sebagai tenaga elektrik utama untuk masyarakat setempat bagi mengelakkan pembaziran tenaga dan kos. Cara kedua adalah dengan memperbanyak kawasan hijau seperti taman di kawasan perumahan bagi memastikan udara bersih dan segar serta mengelakkan peningkatan suhu. Cara ketiga adalah dengan menyediakan pusat kitar semula bagi mengurangkan kos pelupusan sisa pepejal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.